Selamat sejahtera kawan-kawan semua. Nama saya Michael Xavier. Saya adalah penceramah Kristian daripada Gereja Roman Katolik. Apa kabar anda semua? Saya harap anda semua selamat dan saya amat gembira kerana dapat berjumpa dengan anda semua hari ini. Sudah lama kita tak dapat bersama anda, mengunjungi anda dalam penjara. Tetapi saya mahu mengesyorkan anda bahawa kita sentiasa berdoa untuk anda dan juga keluarga anda. Kami sentiasa doa agar anda selamat dan juga anda sudah mula berubah cara anda berfikir supaya bila anda keluar daripada penjara satu hari, anda dapat meneruskan hidup anda dengan cara yang betul, dengan Tuhan bersama anda sentiasa. Pagi ini kita akan masuk ke ceramah Kristian. Kita akan mula dengan doa untuk anda semua. Marilah kita datang dan beri perhatian kepada nyawa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hari ini. Kepada kasih sayang yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada diri kita, kepada anda semua. Betapa besarnya Tuhan kita dan dia rela untuk turun dari syurga ke dunia supaya kita dapat menemui kebenaran. Mari kita mula atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan. Kami bersyukur kepada anda hari ini kerana kawan-kawan kita di penjara masih selamat. Selamat daripada segala kesengsaraan. Selamat kerana anda memberikan mereka tempat untuk tinggal walaupun di dalam penjara. Mereka diberikan makanan, diberikan keselamatan dan keselamatan yang diberikan oleh segala pegawai penjara. Walaupun situasi tidak sempurna bagi mereka, kita dapat melihat tangan anda dalam hidup mereka. Kita berterima kasih untuk segala yang anda telah lakukan untuk kawan-kawan kita dalam penjara. Datanglah bersama kita dalam sesi kita hari ini dan bersama saya dan kawan-kawan kita di penjara. Berkatilah mereka dengan message supaya mereka boleh rasa kasih sayang anda untuk mereka. Mereka adalah anak-anak anda yang tersayang, ya Tuhan. Ajarilah kita semua hari ini untuk cara mengampuni orang seperti mana anda telah mengampuni kita. Dengan segala ini kita meminta restuan anda dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama mendoakan doaan Bapa kami. Bapa kami yang ada di syurga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percubaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menyanyi lagu tajuk Terlalu Besar.
Dan kita betapa besarnya dengan kita. Bagaimana dia telah mencurahkan darah dan kebahagiaan kita. Waktu kita berdoa, Tuhan masih menunjukkan kasih sayang kepada anda dan kepada saya. Yang kau berikan bagiku, terlalu mahal darahmu Yesus, dan curah untuk menebus hidupku. Berjuang untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Allah akan lakukan itu. Terima kasih. Bacaan Injil kita hari ini kita ambil daripada Matthew 18:21 sampai 35. Bila saya membaca bacaan ini, saya harap anda akan memberi perhatian dalam setiap perkataan yang saya membaca hari ini. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Ya Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? Sehingga 7 kali ke?" Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Aku berkata demikian kerana apabila Tuhan memerintah, keadaannya seperti berikut. Seorang raja hendak memeriksa akaun pegawai-pegawainya. Apabila raja mula membuat demikian, salah seorang pegawainya yang meminjam wang beratus-ratus juta dibawa menghadap. Pegawai itu tidak mempunyai cukup wang untuk melunaskan hutangnya. Oleh itu, raja memberikan perintah supaya pegawai itu dijual sebagai hamba bersama-sama anak istrinya dan segala harta miliknya untuk melunaskan hutang. Pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, "Bersabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunaskan segala hutang hamba." Raja itu kasihan kepadanya lalu menghapuskan semua hutangnya dan membebaskan dia. Tetapi apabila pegawai itu keluar, dia berjumpa dengan seorang pegawai lain yang berhutang wang beberapa ratus sahaja kepadanya. Dia menangkap rakannya lalu mencekiknya dan berkata, "Lunaskan semua hutangmu." Rakannya itu sujud di hadapannya dan memohon, bersabarlah, aku akan melunaskan hutangku." Tetapi pegawai itu tidak menghiraukan permohonan rakannya. Sebaliknya, dia memberikan perintah supaya rakannya dipenjarakan sehingga dia melunaskan hutangnya. Apabila pegawai-pegawai yang lain melihat hal itu, mereka sangat sedih dan melaporkan segala perkara itu kepada raja. Lalu, raja memanggil pegawai yang jahat itu dan bertitah, "Hai hamba yang jahat, semua hutangmu sudah dihapuskan kerana kamu memohon supaya beta mengampunimu.
Sepatutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana beta sudah mengasihani kamu. Raja sangat murka, lalu pegawai yang jahat itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dilunaskan. Yesus mengakhiri ceritanya dan berkata, demikianlah Bapa-Ku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang daripada kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas. Mari kita berhenti segenap dan cuba memahami apa yang telah kita baca hari ini. Dalam kitab Injil, Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Cerita seperti ini supaya kita dapat lebih memahami apa yang Yesus cuba mengungkitkan kepada kita. Mari kita mula berfikir tentang cerita perumpamaan yang Yesus gunakan. Seorang pegawai yang hutang kepada raja berjuta-juta, dan oleh sebab pegawai itu menyeru kepada raja supaya memberikan dia masa, raja itu rasa begitu sedih dan menyatakan bahawa dia tidak perlu membayar balik hutang tersebut. Bayangkan kalau anda, kawan-kawan kita di sini, jika anda hutang, mungkin anda masih hutang kepada kawan anda, dan jika anda dapat satu panggilan daripada kawan menyatakan anda tidak perlu membayar balik hutang tersebut, apakah perasaan anda? Sila beritahu kepada kawan yang duduk sebelah anda. Adakah anda rasa gembira? Beritahu mereka, saya akan rasa gembira. Beritahu. Sebut perkara itu kepada kawan anda. Betapa gembiranya anda akan berasa jika anda tidak perlu bayar balik hutang yang anda telah ambil daripada seorang kawan tersebut. Dan itulah ceritanya. Raja itu memaafkan, mengampuni dia dan kata anda tidak perlu bayar balik hutang tersebut. Siapa yang mula mengampuni dulu dalam cerita ini? Raja tersebut. Tetapi apabila pegawai itu keluar daripada tempat tersebut dan berjumpa dengan pegawai lain, dan pegawai tersebut juga ada hutang terhadap pegawai yang telah diampuni oleh raja tersebut, tetapi apa berlaku? Dia tidak rela untuk mengampuni pegawai tersebut. Lalu dia mencekik dia, menyatakan bayar saya balik. Dan apabila raja itu mendapat tahu tentang kes tersebut, bagaimana pegawai itu telah melakukan kepada pegawai yang lain yang hutang kepada dia, lalu dia kata, hutang yang saya telah lunaskan tidak dilunaskan lagi, dia dihantar ke penjara sampai dia melunaskan hutang tersebut. Kawan-kawan sekalian, mari kita imbas dengan lebih mendalam. Apakah message yang kita dapat daripada perumpamaan hari ini? Perumpamaan hari ini adalah tentang pengampunan. Dalam bahasa Inggeris adalah forgiveness, pengampunan. Dalam hidup kita, kita mungkin telah melakukan banyak hal yang salah dari sisi undang-undang, atau salah terhadap orang lain, atau salah terhadap Tuhan sekalipun. Di dunia kita, bila kita membuat satu kesalahan, kita perlu menanggung akibatnya. Mungkin seperti anda dimasukkan ke dalam penjara kerana mungkin anda telah melakukan sesuatu kesalahan dari sisi undang-undang. Tetapi di dunia Tuhan, di dunia syurga, di mana Tuhan berada, Tuhan sedang
menyatakan satu konsep yang baru. Konsep itu adalah jika anda benar-benar rasa anda telah melakukan kesalahan dalam hati anda dan anda meminta maaf secara ikhlas, Tuhan bersedia untuk memaafkan kita, mengampuni kita. Itulah message yang kita ada hari ini. Betapa besarnya kesilapan anda atau kesalahan anda atau dosa anda. Jika anda benar-benar rasa salah, benar-benar meminta maaf, Tuhan bersedia untuk mengampuni kita. Oleh sebab itu, Tuhan mati di atas salib untuk kesalahan dan dosa anda dan kesalahan dan dosa saya. Tuhan telah disalibkan atas dosa kita dan dia telah mengampuni dosa kita. Ini yang kita faham di ajaran Kristian. Tetapi kawan-kawan sekalian, apa yang lebih penting di sini adalah jika kita telah diampuni, soalan yang penting di sini adalah adakah kita bersedia untuk mengampuni orang lain yang telah melakukan kesalahan terhadap kita? Kerana syarat Tuhan kepada kita hari ini adalah keampunan dia sedia berlaku jika kita juga sedia untuk mengampuni orang lain. Mari kita fikirkan. Siapakah dalam hidup kita yang telah menyalahi kita? Mungkin ibu bapa kita, mungkin sanak saudara kita, mungkin adik kita, kakak kita, abang kita, kawan-kawan kita di tempat kerja. Mungkin orang itu yang menyebabkan anda dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menyeru kita, menjemput kita untuk mengampuni mereka. Walaupun kita rasa bersalah tentang apa mereka telah lakukan, kita mesti bersedia untuk mengampuni mereka dari hati kita. Kerana apa? Kerana pada awalnya Tuhan juga telah mengampuni kita. Saya faham kawan-kawan sekalian. Itu memang satu seruan yang susah untuk kita nak ikut. Kerana kita yang rasa kesakitan yang telah berlaku kepada kita. Dalam hidup saya juga terdapat beberapa orang yang telah menyalahi saya. Saya pun rasa marah atas apa yang telah dilakukan. Salah satu daripadanya adalah seorang kawan saya bersetuju untuk bermula satu perniagaan bersama saya. Saya juga terima perjanjian yang dia telah lakukan secara mulut. Oleh sebab dia menghadapi sedikit masalah kewangan, saya bersetuju untuk membayar dulu untuk modal awalan untuk perniagaan tersebut. Saya telah belanja lebih kurang RM10,000 untuk memula perniagaan itu, walaupun dia tidak ada duit tersebut. Dia kata pada masa yang akan datang dia akan membayar balik bahagian yang dia perlu melabur ke dalam bisnes tersebut. Tetapi apabila kita mula menghadapi beberapa cabaran dalam perniagaan tersebut dan sudah tibanya masa untuk dia melunaskan janji dia, dia kata, oh sorry Michael, saya tidak ada duit dan saya mahu keluar daripada perjanjian tersebut. Dan dia keluar begitu sahaja. Dan menyebabkan saya menghadapi kerugian lebih daripada RM10,000 tersebut. Pada masa itu, kawan-kawan sekalian, saya rasa begitu marah. Begitu tidak puas hati atas apa yang dia telah lakukan. Tetapi saya mula berdoa untuk dia dan saya juga cuba mengampuni dia. Dan pada Christmas tahun lalu, saya menelpon dia dan bercakap kepada dia dan saya cuba untuk meneruskan hubungan saya bersama dia. Oleh sebab apa? Kerana saya telah mengampuni dia. Adakah itu senang untuk dilakukan? Memang tidak. Memang susah. Tetapi saya cuba sedaya upaya untuk melakukan yang betul. So kawan-kawan sekalian, saya juga menjemput anda hari ini untuk mengampuni orang dalam hidup anda yang mungkin telah membawa satu kesakitan kepada anda. Anda kena rasa yakin bahawa Tuhan mula-mula telah mengampuni anda. Cubalah anda hari ini untuk mengampuni kawan-kawan anda atau keluarga anda. Kerana Tuhan telah menyuruh kita dalam bacaan Injil hari ini untuk mengampuni 77 darab 7 kali.
Itu yang apa yang dia telah, ini bermakna berulang-ulang kali kita perlu mengampuni orang di sekeliling kita. Apabila kita mengampuni orang, restuan Tuhan dapat sampai kepada kita. Itu yang apa kita perlu lakukan hari ini. So saya harap daripada mesej kita kepada anda hari ini, anda boleh bermula untuk mengampuni orang di sekeliling anda. Marilah kita doakan untuk restuan tersebut. Mari kita nyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan, untuk menyeru Tuhan untuk datang kepada diri kita supaya kita dapat mengampuni orang di sekeliling kita. Betapa susahnya pun kita kena bersedia untuk mengampuni orang. Marilah kita menyanyi lagu ini bersama. Kemanakah kami mencari kasih? Kemanakah kami saat badai datang menderu? Pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yalah, perlukan ya Tuhan dalam hidup kami. Tanpa anda, susahlah kami berdoa. Datanglah Tuhan dalam hidup kami supaya kita dapat melakukan seperti mana yang anda telah berikan. Betapa sakitnya Tuhan. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Ya Tuhan, kami perlukan Engkau pada hari ini, supaya kita dapat melakukan segalanya yang Anda harapkan dari kita. Marilah kita menutup sesi kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan kerana membuka hati kita terhadap kepentingan memaaf antara satu dengan yang lain. Terima kasih kerana mengampuni dosa kami. Banyak yang kita telah lakukan yang tidak baik dan menyakiti orang lain. Tetapi hari ini kami tahu kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang rela mengampuni segala yang kita telah lakukan. Gunakan masa yang kami berada di penjara untuk berfikir tentang cara kita boleh menyempurnakan hidup kami yang dapat mengikut jejak kamu, ya Tuhan. Ubah pemikiran kita dan bantu kita untuk mengampuni orang yang kita rasa telah menyalahkan kita. Kita minta bantuan dan doa daripada Bonda Maria untuk sentiasa bersama kami dalam perjalanan kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bonda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sekawan-kawan sekalian, saya harap anda telah dapat mengikut sesi kita hari ini, ceramah Kristen ini, dan saya menjemput anda untuk berdoa setiap masa supaya Tuhan akan menunjukkan kepada anda apakah yang Dia mahu untuk hidup anda. Anda adalah anak Tuhan. Dengan ini, saya harap kita boleh berjumpa lagi. Salam selamat dan mari kita sentiasa berdoa untuk satu sama lain. Terima kasih.